رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat sekali lagi kita menyambung pelajaran kita dalam pelajaran sirah. Okey, jadi pada hari ini murid-murid semua boleh buka muka surat yang ke-27. Okey, hari ini kita akan belajar di bawah tajuk peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, unit yang kedua, muka surat 27. Jadi pada hari ini tajuk pelajaran kita ialah kewafatan Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey, jadi sebelum cerita, Ustaz cerita dengan lebih lanjut. Sebelum ni pada unit yang pertama kita telah belajar tentang peristiwa serangan tentera bergajah yang diketuai oleh Abrahah. Okey, Abrahah, panglima tentera ni, ketua panglima tentera ni, dia ingin menyerang Kaabah, ingin meruntuhkan Kaabah di atas sebab sifat dengki dia, sebab gereja yang dia bina tiada orang yang datang. Okey, orang lebih banyak datang ke Mekah. Jadi pada hari ini itu merupakan satu peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Dan pada hari ini unit yang kedua kita akan belajar lagi satu peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad, iaitu kewafatan Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa itu Abdullah? Abdullah itu merupakan ayah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi pada hari ini Ustaz akan ceritakan satu persatu, jadi kamu boleh dengar dengan baik. Okey, yang pertama, okey, Abdullah ini merupakan seorang usahawan, okey, seorang saudagar yang menjual peralatan di waktu dia masih hidup. Okey, dia menjual, dia berniaga, macam niaga dekat tepi jalan yang kamu nampak tu. Okey, Abdullah ni macam inilah tugasan dia. Dia menjadi seorang usahawan. Jadi apa yang dia buat, dia menjual barang-barang keluar daripada Mekah. Okey, keluar daripada Mekah. Pada masa itu, okey, Abdullah pergi ke Syam. Okey, Syam ni sebuah tempat, okey, untuk berniaga. Kawasan tu memang macam pasar yang besar. Okey, dekat Syam ni Abdullah ni berniaga barang untuk mencari rezeki untuk keluarganya, iaitu Aminah lah isterinya dan anak dalam kandungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam perjalanan pulang, okey, sewaktu Abdullah ni telah selesai berniaga, dia dah pergi ke Syam, dia dah berniaga, dah habis berniaga semua, dah kemas barang-barang dia. Dalam perjalanan pulang, nak pulang ke rumah semula, okey, Abdullah ni ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia jatuh sakit. Okey, dia jatuh sakit dan sakit dia tu menyebabkan dia meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala, okey, tarik nyawa Abdullah ketika dalam perjalanan pulang daripada berniaga. Abdullah ni seorang yang rajin, seorang yang baik. Okey, jadi apabila dia berniaga, dia sangat jujur, dia sangat baik kepada orang-orang yang membeli dengannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi Abdullah ni. Ditakdirkan Abdullah ni jatuh sakit dan dia meninggal dunia. Okey, dia meninggal dunia dalam perjalanan pulang. Okey, seterusnya jenazah Abdullah ni dikebumikan di Yasrib. Okey, nama dulu Yasrib, nama sekarang adalah Madinah, kota Madinah sekarang yang kita pergi, kalau kita tengok dekat tempat haji, orang pergi haji, orang pergi umrah, okey, ada satu kawasan luas, tiba-tiba ada payung yang boleh buka, boleh tutup sendiri tu, automatik tu, itu adalah kawasan Madinah. Okey, Madinah ni bandar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kini dikenali sebagai bandar Nabi Muhammad lah Madinah tu. Dulu nama dia Yasrib sebelum ditukarkan kepada namanya Madinah. Jadi jenazah Abdullah yang telah meninggal itu dikebumikan di Yasrib. Okey, dan seterusnya yang kelima, Aminah masa tu tengah mengandungkan Nabi Muhammad. Dalam perutnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masa tu belum tahu lagi lah namanya Muhammad, dia jadi Nabi ke tidak. Masa tu tak tahu lagi. Tapi Aminah mengandungkan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malangnya yang keenam, Abdullah tidak sempat untuk berjumpa dengan anaknya Muhammad yang telah menjadi nabi kepada kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan masa tu Nabi Muhammad masih lagi dalam kandungan Aminah. Okey. Jadi peristiwa kewafatan Abdullah bin Abdul Muttalib ni adalah satu peristiwa yang penting untuk kita ingat dan kita kenang sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Selain daripada peristiwa tentera Abrahah menyerang Kaabah, kita juga kena ingat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tidak mempunyai bapa. Okey, dia tak ada bapa sebab Abdullah ni telah wafat sewaktu Nabi Muhammad dalam kandungan lagi. Okey. Jadi jelaslah di sini, okey, ada beberapa perkara penting dan penghayatan yang kita perlu ambil daripada dua peristiwa ini. Yang pertama, peristiwa Mekah diserang oleh tentera bergajah. Yang pertama, kita mesti ingat bahawa ajal kematian manusia ditentukan oleh Allah. Walaupun kita berusaha bersungguh-sungguh melakukan semua perkara dengan semangat, tetapi kita kena pasti, kena yakin dan percaya bahawa Allah yang tentukan kita hidup ni sampai bila. Kita tak tahu kita hidup sampai bila, tapi Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Okey, yang kedua, penghayatan yang kedua kita boleh ambil ialah kita perlu memuliakan Kaabah dan tempat-tempat ibadah. Okey, jangan jadi dan ambil sikap seperti Abrahah. Okey, dia nampak tempat dia bina gereja, tak ada orang datang. Dia nampak Kaabah ada orang datang, dia nak pergi musnahkan Kaabah. Tu sifat hasad dengki tu kita tak boleh wujudkan. Sebab dalam Islam sendiri suruh kita untuk menjaga rumah-rumah ibadah. Okey, rumah-rumah ibadah tu termasuklah gereja, ada tokong, ada kuil. Kita kena pelihara. Jangan sesukati kita nak hancurkan tempat ibadah orang lain. Okey, lagilah dalam agama Islam sendiri, iaitu masjid kita sendiri. Jangan sesukati untuk kita meruntuhkan ataupun merosakkan tempat-tempat ibadah. Yang ketiga, okey, penghayatan yang kita dapat adalah sifat dengki. Sifat dengki dan sombong tu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abraham ni sangat benci dengan Mekah sebab ramai sangat orang pergi kat Mekah nak ibadah, nak agungkan Allah, tetapi dekat rumah ibadah dia, kat gereja dia tak ada orang pergi. Jangan sesekali ada sifat dengki. Bila ada sifat dengki ni, Allah benci sangat orang yang ada sifat dengki. Maka Allah dalam peristiwa Abraham menyerang Kaabah, Allah telah turunkan azab yang pedih, burung ababil menyerang tentera-tentera bergajah. Penghayatan yang keempat yang kita dapat adalah setiap kejahatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Abrahah ni dia bawa tentera dia nak hancurkan Kaabah, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah balas kejahatan Abrahah tu dengan membunuh kesemua tentera-tentera bergajah dengan hanya menggunakan burung ababil yang melemparkan batu yang berapi. Dan penghayatan yang terakhir yang kamu boleh lihat di buku surat 28, kita hendaklah bersabar dan mereda di atas segala ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini kita hidup dengan cara yang baik, cara yang sempurna, kita ada family yang baik, kita ada keluarga yang baik, kita ada kehidupan yang seronok, tapi kita kena ingat bahawa bila Allah Subhanahu wa taala menakdirkan salah seorang daripada kita bertemu dengan ajal, kita kena sentiasa bersabar dan reda di atas apa yang Allah tentukan pada kita. Seperti mana yang Ustaz jelaskan sebelum kelas pada hari ini, reda kita akan mendapat pahala yang banyak. Sebab tu Allah sentiasa suruh kita bersabar dan reda. Jadi itu sahajalah pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pelajaran kita pada kelas-kelas yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapanku.